Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Allah ta'ala inna hikmataka wa syu'alaina min hazamitika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasuqu li Allah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'allah. Bismillahi masyaallah ma kana min nikmatin fa min Allah. Bismillahi masyaallah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah an tuhimal dunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa lagi untuk pengisian lepas subuh, iaitu lepas waktu duha dah, insyaAllah. Untuk pengisian pagi ini sambungan tadabbur ringkas dalam nota My Quran Time, insyaAllah. Sebelum tu kita mulakan surah Al-Fatihah, insyaAllah. InsyaAllah pagi ni untuk surau Al-Kahfi Purisin. Sepatutnya semalam ada tangguh sikit untuk surau Al-Kahfi Taman Selasih Purisin. InsyaAllah pagi ni, InsyaAllah sama-sama kita share. Mohon share, InsyaAllah. Sama-sama kita share, insyaAllah, untuk surah Al-Kahfi. Okay, insyaAllah. Taman Selasih, mohon share, insyaAllah kita share. Okey, insyaAllah. Kita tak baca kitab tambah, kita baca kitab nota My Quran Time tadabbur ringkas, insyaAllah. Saya sambung lagi, ta'bir lagi juzuk kedua ayat 212 Al-Baqarah, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lillazina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu wallazina taqaw fawqahum yawmal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sadaqallahul azim. Al-Baqarah ayat 212, insyaAllah.
Maksudnya, kehidupan di dunia dijadikan terasa indah pada pandangan orang-orang yang kafir, dan mereka menghina orang-orang yang beriman, walaupun orang-orang yang bertakwa itu berada di kedudukan yang lebih tinggi daripada mereka pada hari kiamat. Dan Allah memberi rezeki kepada orang yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. Al-Baqarah ayat 212. Saya ulang balik, maksud dia, kehidupan di dunia dijadikan terasa indah pada pandangan orang-orang kafir, orang yang kafir, dan mereka menghina orang-orang yang beriman, walaupun orang-orang yang bertakwa itu berada di kedudukan yang lebih tinggi daripada mereka pada hari kiamat. Dan Allah memberi rezeki kepada orang yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. InsyaAllah. Ya, ayat ini menceritakan kehidupan untuk orang kafir adalah terasa indah untuk orang kafir, dan dia boleh menghina pula orang-orang yang beriman. Manakala orang-orang yang bertakwa, yang beriman, takut dengan Allah Ta'ala, berada di kedudukan yang lebih tinggi daripada mereka pada hari kiamat. Allah memberi rezeki, ya, Allah yang Maha Kuasa memberi rezeki kepada orang yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. InsyaAllah kita baca kupasan dia. Pada ayat ini Allah SWT ingin menceritakan mengenai orang yang dikelabui oleh dunia disebabkan godaan syaitan. Zuyyina lillazina kafaru hayatud dunya. Kehidupan di dunia dijadikan terasa indah pada pandangan orang yang kafir. Bila kita bercakap tentang dunia dan alam, ia adalah dua perkataan yang berbeza. Dunia masing-masing dimiliki, sedang alam pula adalah sama bagi semua. Di dunia ini, ada orang dunianya penuh dengan kekayaan, ada orang dunia penuh dengan kemiskinan, ada orang dunianya penuh dengan ketenangan, ada orang dunianya penuh dengan keserabutan, ada orang dunianya terlalu sibuk dengan kerja. Ya, keadaan dunia. Saya ulang balik, ada berapa? 3, 4, 5 poin ditulis di sini. Ada orang dunianya penuh dengan kekayaan, sibuk dengan bab kaya, hartanya, ya, kekayaan dia, seronok dengan dunia. Ada orang dunia penuh dengan kemiskinan. Daripada awal Allah tetapkan dia miskin, ya, rezeki je takat itu je. Satu lagi, ada orang dunianya penuh dengan ketenangan, bertenang dengan bab dunia. Dan ada orang dunianya penuh dengan keserabutan. Ini kelang kabut lah. Dan satu lagi, ada orang dunianya terlalu sibuk dengan kerja. Dunia dia kerja saja, ya, tak fikir apa lagi lah. Covid ke tak Covid ke, dia tetap kerja. No kita keadaan di dunia. Jadi di sini Allah SWT ingin menyatakan bahawa dunia ini sebenarnya diciptakan menjadi indah kepada orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ni, ya, ringkasannya. Jadi dunia ni Allah buat ialah untuk dunia yang indah, diciptakan indah kepada orang yang kufur. Bila orang kufur dengan Allah Ta'ala, dunianya amat indah padanya, cantik yang amat sangat, macam akan hidup selama-lamanya. Kalau orang beriman berbeza, ya. Kenapa? Apa mesejnya ayat tersebut? Kehidupan dunia dilihat sangat indah di mata siapa saja yang memandangnya. Indahan itu, ya, keindahan itulah sebenarnya ujian Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya.
Cantik, memang cantik dunia ni. Daripada awal sampai habis memang cantik. Macam-macam keadaan cantiknya dunia ni. Tapi itu ingat, peringatan daripada ayat ni ialah untuk ujian sebenarnya. Sebenarnya ujian pada Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya. Tujuan diberi keindahan itu agar dapat dilihat manakah antara mereka yang jujur dan taat mematuhi segala titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tes, ujian untuk kita, mana yang taat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu keadaan dunia. Dan manakah antara mereka yang terburu-buru menikmati keindahan sebelum datangnya waktunya. Sebelum datang waktunya. Saya ulang balik. Tujuan dibagi keindahan agar dapat dilihat manakah antara mereka yang jujur dan taat mematuhi segala titah perintahnya. Dan manakah antara mereka yang terburu-buru menikmati keindahan sebelum datang waktunya. Maksudnya bila diuji kita dengan dunia ni, Allah uji kita sebenarnya. Dites kita ni, mana yang patuh, mana yang taat. Siap Allah bagi hadiah Quran, siap Allah bagi Rasulullah SAW. Allah utuskan Nabi, diutuskan Nabi, diutuskan Rasulullah SAW, yang dibagi hadiah pula Al-Quran. Allah nak test kita, nak ikut ataupun tidak. Rasulullah SAW pernah mengatakan bahawa dunia ini laksana syurga bagi orang kafir, penjara bagi orang mukmin. Riwayat Muslim. Nabi pernah bersabda, dunia ini laksana syurga bagi orang kafir. Orang kafir tak berhenti. Orang yang kufur dengan Allah Ta'ala, dia takkan berhenti dengan bab dunia. Itu yang terkejar-kejar masa dia. Jadi akhirnya jadi hamba dunia. Mengapa baginda berkata sedemikian? Kenapa Nabi cakap sedemikian? Kerana dunia ini penuh dengan peraturan-peraturan yang sama sekali tidak boleh dilanggar begitu sahaja. Ada bab halal dan haram, ada perintah dan sebagainya. Kerap kali apabila mahu menjalankan perintah Allah, kita harus meninggalkan beberapa perkara yang nampak indah. Ada masanya kita harus menelan kepahitan. Bila orang beriman, bila mengikut Rasulullah, bila mengikut perintah Allah, bila mengikut kitab Allah Ta'ala, dunia ini penuh dengan peraturan-peraturan. Kenapa ada peraturan? Dunia ini milik Allah Ta'ala. Tanah yang kita pijak, tanah Allah Ta'ala. Bukan tanah Malaysia, bukan tanah negara Amerika ataupun negara hebat-hebat. Tak. Bumi ni bumi Allah punya. Bumi ni Allah punya, Allah yang aturkan. Sama sekali peraturan Allah Ta'ala tidak boleh dilanggar begitu saja. Ada halal haram. Ada ke tak ada? Ada. Dinyatakan dalam kitab Allah yang mana halal, yang mana haram. Ada perintah larangan-larangannya dan sebagainya. Allah melarang sesuatu yang maksiat, contohnya. Kalau arak tu tetap haram. Contoh, kerap kali apabila mahu menjalankan perintah Allah, kita harus meninggalkan beberapa perkara yang nampak indah. Itu lagi hebat cubaannya. Bila menjadi kerajaan, bila menjadi pemerintah, bila menjadi pemimpin, kadang-kadang perintah larangan tersebut akan kena tinggalkan beberapa perkara yang nampak cantik di mata manusia. Ada masanya kita harus menelan kepahitan. Pahit memang tetap pahit. Nak menjalankan undang-undang Allah Ta'ala, pahit. Pasal apa? Yang pahit tu haram. Yang pahit itu sedap, lazat dan macam-macam.
Tapi itulah kepahitan yang harus kita telan untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala hanya akan dapat dilaksanakan oleh orang yang beriman, kerana sikap sabar dan keyakinan di akhirat, keyakinan mereka bahawa kehidupan sebenar ialah selepas kematian, yakni di akhirat kelak. Manakala di dunia ini bukanlah tempat untuk mereka berfoya-foya. Diingatkan dalam nota ni, segala perintah Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala hanya akan dapat dilaksanakan oleh orang yang beriman, yakin dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, percaya terus dengan Allah Ta'ala. Bila nak melancarkan perintah, dia yakin akan dapat dilaksanakan oleh orang yang beriman. Kemudian sikap sabar dan ada bab keyakinan bahawa kehidupan sebenar ialah selepas kematian. Hidup yang pertama, hidup yang sebenar-benarnya ialah hidup yang sesudah mati. Tu tajuk yang ditulis oleh B. Arifin dalam kitab lama di Indonesia. Penulis Indonesia dipanggil hidup sesudah mati. Sama maksudnya, kehidupan sebenar ialah selepas kematian, yakni di akhirat kelak. Manakala di dunia ini bukanlah tempat untuk mereka berfoya-foya. Dunia ni bukan untuk bersenang lenang sebenarnya. Dunia ni untuk cari bekal. Sebab itulah kalau kita terasa dunia ini terlampau indah, terasa sangat berharga dan harus dinikmati selagi hayat masih ada, berbanding mempelajari Al-Quran, solat dan sebagainya, maka ini bermaksud seseorang itu mungkin sudah mula diresapi oleh unsur-unsur kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penting, penting pun ni. Kalau kita terasa dunia ini terlampau indah, terasa sangat berharga, harus dinikmati selagi hayat masih ada. Waktu hidup ni mesti kena rasa, mesti kena mendalami, kena hayati. Pasal apa? Harga dia tinggi sangat, mesti kena nikmat, selagi tak mati. Tu berbanding mempelajari Al-Quran, berbanding mempelajari solat, berbanding mempelajari kepada bab-bab majlis ilmu dan selainnya. Maksudnya orang yang seperti ini sudah mula diresapi oleh unsur-unsur kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak nak mengaji Quran, tak nak mempelajari Quran, tak nak mencari ilmu yang di dalam Quran, tak nak fahamkan Al-Quran ataupun ayat-ayat Al-Quran. Walhal dia mengaku dia Islam, walhal dia mengaku dia nak bertakwa dengan Allah Ta'ala, tapi masih dengan nikmat dunia. Dia ibarat unsur, dah ada diresapi unsur-unsur kufur kepada Allah Ta'ala. Sebab tu bila ada program Quran, cari jalan untuk adakan masa. Tu antara isu kenapa ada orang tidak mahu kembali kepada agama ialah kerana mereka bimbang kehilangan dunia dan hilang kesenangan. Takut dia, dah berumur dah, masih lagi nak bab dunia, masih lagi nak jadi pemimpin, masih lagi nak jadi bab nak jadi leader, nak jadi ketua. Dah berumur dah, public dah kata sepatutnya pencen, public, rakyat dah kata dah sepatutnya dah jadi pencen. Bagilah orang yang muda, bagilah orang yang ada ilmu, bagilah orang yang beragama memimpin. Kenapa nak yang tak ada bab agama? Bila pemimpin tak ada bab agama, apa jadi pada yang dipimpin? Tu ni nak kejarkan bab dunia. Kenapa ada yang tidak mahu kembali pada agama? Ialah kerana mereka bimbang hilang bab dunia. Dunia itu tahta, harta, wanita. Tahta itulah, nak memerintah, nak memimpin, nak mentadbir. Walhal dia dah berumur lah,
Sepatutnya balik kepada agama. Hilang, dibimbang hilang kesenangan. Dah biasa senang, dah biasa selesa dengan indahnya dunia. Misalnya bila duit mulai berkurangan di hujung bulan, mereka akan cepat berasa risau kerana ada bil yang perlu dibayar. Anak-anak kecil yang memerlukan susu dan banyak lagi. Ini bab duit. Bila terjadinya keadaan sedemikian, seseorang itu akan cuba melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang mula meminta duit tepi, mencuri dan sebagainya. Itu terjadinya rasuah. Pasal apa? Nak jaga bab dunia. Hakikatnya orang yang bertakwa akan melakukan perkara itu. Orang yang bertakwa tidak akan melakukan perkara tersebut. Orang yang takut betul-betul dengan Allah Ta'ala tak berani nak buat macam tu. Bimbang ancaman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hanya orang yang terlalu mengejar keduniaan yang sanggup bersikap sedemikian. Yakinlah orang yang menjaga hukum Allah itu akan dijamin mendapat nikmat yang banyak, bahkan berlebihan pula besok. Hakikatnya orang yang bertakwa tidak akan buat seperti tersebut. Hanya orang yang mengejar dunia sanggup bersikap sedemikian. Yakinlah orang yang menjaga hukum Allah akan dijamin mendapat nikmat yang banyak, bahkan berlebihan pula. Allah. Kadang-kadang Allah bagi di dunia, bukan di akhirat. Dunia je dah Allah balas hebat-hebat. Jaga hukum Allah Ta'ala, Allah bagi semua dalam keadaan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang beriman bukanlah tidak memandang kepada keindahan kesenangan dunia, tetapi dalam masa yang sama mereka melihat juga kepada kepentingan akhirat. Maksudnya bagusnya dua-dua dia lihat. Dunia pun diambil, akhirat pun diambil. Dia manageable, diuruskan sebenar-benarnya. Soalnya, apakah kesannya apabila seseorang itu terlalu kagum kepada dunia? Wa yaskharuna minal ladzina amanu, dan mereka menghina orang-orang yang beriman. Bila orang yang kagum dengan dunia ni, orang yang beriman, orang yang beragama, orang yang takut dengan Allah Ta'ala dihina oleh kaum tersebut. Kaum yang terlalu kagum dengan dunia. Jawapannya, mereka suka menghina golongan beriman. Mereka mengejek tindakan orang yang beriman kerana sanggup mengharungi kepayahan berdepan dengan kehilangan nikmat dunia, semata-mata disebabkan pengorbanan mereka ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ejeknya, habis hartanya, habis hartanya kepada jalan Allah Ta'ala, diejek. Jadi nampak bab kemiskinan. Siapa? Kesan dia dengan kepayahan yang diharungi untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan berlaku sekarang, berlaku di zaman Rasulullah SAW. Contohnya, pemanah yang hebat, panglima perang Islam, Ar-Rumi. Ar-Rumi itu businessman, orang yang kaya, ditinggalkan hartanya di Mekah, terus ke Madinah mengikuti Rasulullah SAW. Itu contoh antara yang dulu yang hebat, meninggalkan dunia dengan Rasulullah SAW. Follownya Nabi Muhammad SAW. Hijrah. Antara contoh yang boleh kita sebut adalah tentang seorang sahabat Nabi yang bernama Suhaib. Ini saya ulang baca. Suhaib Al-Rumi yang sanggup meninggalkan hartanya kerana berhijrah bersama Rasulullah SAW. Baru saya sebut tadi. Beliau adalah teladan yang harus dicontohi. Hakikatnya orang kufur akan mengejek golongan beriman yang memiliki kekayaan, tetapi tidak menggunakan kekayaan tersebut untuk berhibur. Mereka mengejek golongan beriman yang membelanjakan kekayaan dimiliki untuk membantu orang lain atau memberikan harta mereka ke jalan Allah Ta'ala. Suhaib Al-Rumi,
yang sanggup tinggalkan harta di Mekah, follow Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Bagi mereka yang tidak beriman, perbuatan seperti itu adalah kebodohan, kerana mereka hanya melihat kepada keuntungan dunia, keseronokan semata-mata. Orang yang kafir, kufur dengan Allah Ta'ala, agungkan dunia, dia kata orang beriman ni bodoh, satu yang dikatakan bodoh ataupun jahil kerana melihat keuntungan dunia saja, seronok dengan bab dunia saja. Kekeliruan dan penilaian yang salah daripada mereka yang tidak beriman ini dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada rangkap terakhir ayat 2 ayat ini, iaitu auzubillahi minasyaitonirrajim, wallazina taqaw fawqahum yaumal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Walaupun orang-orang yang bertakwa itu berada di kedudukan yang lebih tinggi daripada mereka pada hari kiamat, Allah memberi rezeki kepada mereka, kepada orang yang dia kendaki tanpa perhitungan. Maksudnya Allah SWT memberitahu bahawa orang yang beriman, bertakwa dan orang yang beriman dan bertakwa akan dibalas pada hari kiamat nanti dengan kebaikan yang banyak serta diberikan tempat tinggal di syurga, yakni di Illiyin, di atas sekali. Allah SWT juga akan membalas musuh-musuhnya yang merendahkan orang-orang yang beriman, dan menempatkan mereka di tempat yang hina, yakni di neraka. Itu bezanya. Miskin di dunia, dia kaya di akhirat. Hinanya di dunia, Allah muliakan besok di akhirat. Sebenarnya Allah SWT juga telah berjanji bahawa jika kita bertakwa, dia akan beri rezeki yang lebih lagi, sama ada di dunia ataupun akhirat. Ingat, kadang-kadang bukan di akhirat, waktu di dunia ni terlebih rezeki. Itu yang dipanggil rezeki yang tak disangka. Pasal banyak sangat rezeki, hartanya, apa yang dibuatnya terus kebajikan ke jalan Allah Subhanahu. Allah bagi cash kadang-kadang di dunia. Tu kena yakin. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Maksudnya rezeki yang tak disangka. Walaupun dia sedekah RM10 je, RM1 je, tapi dia selamat di dunia tersebut. Justru bersyukurlah terhadap setiap kurniaan rezeki yang diberikan. Sesungguhnya inilah ciri-ciri orang yang bertakwa berbanding dengan orang-orang yang kufur. Disenaraikan sini ada 6 ciri-ciri orang yang bertakwa berbanding dengan orang yang kufur. Apakah mesej pada ayat ini? Ialah boleh kita ambil, ada 6. Jangan biarkan diri berasakan dunia ini lebih indah dan lebih penting, kerana itu adalah sifat golongan kafir. Mesej ayat ini pertama, jangan biarkan diri berasakan dunia ini lebih indah, lebih penting, kerana itu adalah sifat orang golongan kafir. Dipesankan ayat ini kepada kita, jangan biarkan diri kita pentingkan dunia ni ataupun merasakan dunia terlampau indah. Lebih penting, ataupun dunia ini lebih penting, itu adalah sifat golongan kafir, golongan yang kufur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, mesej ayat ini, mereka yang mementingkan dunia tidak mengambil berat sumber rezeki yang halal ataupun haram. Hati-hati. Yang pentingkan bab dunia, dia takkan kira benda tu halal ataupun haram, tetap diambil. Itu yang payah. Dia takkan bimbang. Dia takkan bimbang apa? Yang halal ataupun haram. Dia terlupa. Betul, mewah, seronok. Hujung tu nanti pahit, azab, pedih. Pasal apa? Ambil yang haram. Kalau halal, alhamdulillah. Orang yang betul-betul jaga dengan Allah Ta'ala, takut dengan Allah Ta'ala, dia pastikan ambil yang
halal. Bimbang dia nak makan daging. Pasal apa? Dah tahu dah. Kemungkinan daging ni belum tahu dia punya sumber yang halal ataupun haram. Contoh. Tu. Apatah lagi yang rasuah. Ya, bila bab rasuah dia tetap ambil pasal apa? Nak jaga bab dunia dia. Untuk jadi isi perut. Dia terlupa dia bagi makan yang haram pada ahli keluarga yang menjadi darah daging dia sendiri. Akhirnya lawan Allah Ta'ala. Pasal apa? Sumber yang haram menghasilkan rizat yang haram juga. Akhirnya benci bab agama, benci bab Quran. Tak seronok pun nak dengar Quran. Tak suka bab agama, tak suka majlis ilmu. Reject terus. Pasal apa? Salah satunya makanan yang dimakan, makanan yang haram. Yang ketiga, orang kafir sombong dan memandang rendah kepada orang yang beriman. Ini akan terjadi. Pada ayat ini, kena ingat, orang kafir sombong dan memandang rendah kepada orang beriman. Yang keempat, Allah Subhanahu Wa Taala telah janjikan bahawa orang yang beriman dan bertakwa adalah berada di tempat yang tinggi pada hari kiamat. Maksudnya selamat. Orang yang takut sebenar-benarnya dengan Allah Ta'ala, iaitu orang yang beriman dan bertakwa, tempatnya tinggi besok pada hari kiamat. InsyaAllah selamat. Yang kelima, jangan bimbang tentang rezeki, kerana Allah SWT memberi rezeki kepada sesiapa saja yang dia kehendaki. Rezeki Allah bagi semua. Itu dipanggil Ar-Rahman. Allah ni Maha Pemurah. Ya, Allah takkan memilih orang ni rezeki. Tak. Rezeki di mana-mana saja, rezeki berada di mana-mana. Dah tertulis dah, setiap orang tu dah ada rezeki. Yang kelima, yang akhir sekali, Allah SWT akan beri lebih dan lebih kepada mereka yang menjaga hukum-hukum Allah SWT. Rezeki dia dapat, lagi lebih dibagi. Pasal apa? Dia taat pada Allah Ta'ala. Yang paling hebat, menjaga bab hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Dia perjuangkan hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Tu kena kendong kita, dan janganlah sampai kita hilang pertimbangan pasal nak mengejarkan dunia. Dah ada mesej pada kita, dah ada ayat Quran pada kita. Jangan kita seleka sangat dengan bab dunia yang hanya tipu saja. Kata Rasulullah dah bersabda, ya, Rasulullah dah bagi pesanan yang hebat. Apa dia? Rasulullah SAW pernah bersabda bahawa dunia itu laksana syurga bagi orang kafir, penjara bagi orang mukmin. Riwayat Muslim. Ya. Kena sabar. Memang awalnya pahit, yang penting hujungnya manis. InsyaAllah. Tak kat tu pun pagi ni untuk kita habiskan ayat 212, iaitu keindahan dunia hanya untuk orang kafir saja. InsyaAllah. Mana yang baik, terbaik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah daripada saya sendiri, saya mohon ampun, maaf. Pada surah Al-Kahfi, ucapan ribuan terima kasih memberi ruang untuk online di surau Al-Kahfi. Gantian semalam. Kita jumpa lagi 2 minggu insyaAllah. Mohon kita berdoa dapat kuliah offline, kuliah yang betul-betul di surau insyaAllah. Mudah-mudahan jumpa insyaAllah. Kita sudah yang surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribana wa anis syari' abdina wa akhriha wa jina fid din wa dunya wal akhirah
Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ala ahdika wa ahdika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu dzunuba illa anta. Tawassalna bil jabarut wa tasamna bil malakut allazi la yamut, isrif annal bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya'allah la yasuku ya Allah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu ya Allah. Bismillah ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la ya'ti bil hasanati ila Allah. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma asmi azza. Bismillahil kafi. Bismillahil mu'afi. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwa samiul alim. Bismillahi ala nafsi wa dini. Bismillahi ala ahli wa mali. Bismillahi ala kulli syai'in a'tani rabbi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu rabbi la usyriku bihi syai'an azjaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairuk. Allahumma inna a'udzubika min syarri kulli jabbarin anid wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri qada'is su wa min syarri kulli dabbah anta akhizun binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma asmihi syai'un fil ard wa la fis sama' wa huwa samiul alim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maulana wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minan nar min syarri kuffar min ghadabil jabbar wal 'izzati lillahi war rasul. Allahumma ghnina bihalalin haramin min siwak. Bismikallahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr. Ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Subhanallahil aliyyil dayyan, subhanallah syadidil arkan, subhana man yazhabu bil laili wa ya'ti bin nahar, subhana man la yushaghiluhu sya'nun an syan, subhanallahil hannani mannan, subhanallahil musabbahi fi kulli makan, subhanallah bihamdihi, subhanallahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah jumpa lagi petang ni, insyaAllah. Mudah-mudahan jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.